Cubaan suara. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Dengar. Terima kasih atas respon. Sebelum saya mulakan majlis, suka untuk saya mengingatkan para hadirin untuk mengisi borang kehadiran Mengisi borang melalui kehadiran ni. pautan di ruangan chat. Terima kasih. Klik dekat komen kat dalam PC. Yang berusaha, Profesor Madya Dr. Surendran Sangkaran selaku pensyarah khusus merangkap pengelola majlis. Yang berusaha, Encik Saiful Azman bin Mat Saleh selaku panel penceramah pada hari ini. Yang dihormati Profesor Madya Dr. para pendidik UUM, para penuntut UUM, program sarjana pendidikan, sarjana muda pendidikan dan para penonton yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada hari ini. Bagi memberkati majlis, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ilmu dicita luas terbentang, merentas daerah menuntut kembara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka acara. Pertama sekali, saya mewakili urus setia majlis ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana sudi menyertai seminar perkongsian yang kami anjurkan ini. Seminar yang bertajuk Pendidikan Digital, Peluang dan Cabaran di Era Norma Baru merupakan satu agenda yang ingin kami hujahkan bersempena dengan isu semasa di penangan pandemik COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita kini. Justru, bagi memberi sedikit pengisian kepada golongan akademik yang melalui situasi perubahan ke fasa pendidikan digital secara total, seminar perkongsian ini diharapkan menjadi platform yang bermanfaat kepada kita semua. Tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan panel jemputan yang akan menyampaikan perkongsian dalam majlis ilmu kita hari ini, iaitu seorang alumni UUM dalam program Teknologi Maklumat Rangkaian tahun 2001. Beliau merupakan seorang bekas guru di sekolah menengah dan kini masih dalam bidang pendidikan berkhidmat sebagai penolong pegawai pendidikan daerah bagi unit sumber teknologi di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Langat. Beliau yang saya maksudkan adalah Encik Saiful Azman bin Mat Saleh. Dengan itu, saya dengan penuh hormat menjemput Encik Saiful untuk mengambil alih majlis seminar ini dengan perkongsian beliau. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Suara saya dengar ke? Boleh minta respon sedikit? Jelas Encik Saiful. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Prof. Madya Dr. Surendran Sangkaran, pensyarah UUM. Seterusnya yang saya hormati juga barisan-barisan pensyarah, Prof. Madya, Doktor, pensyarah-pensyarah UUM. Yang saya hormati juga barisan pelajar, postgraduate, sarjana muda. Seterusnya para peserta webinar pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini seperti yang kita telah rancang, dan saya mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada pihak UUM serta saudara Asni serta saudari Intan yang sudi mengundang saya untuk berkongsilah. Kita anggap ni santai dan sharing session sajalah untuk berkongsi.
Bukan niat saya untuk mengajar ataupun sebagainya lah. Kita berkongsi sajalah. Uh, Seterusnya saya ingin mohon ampun dan maaf sekiranya apa yang saya ingin kongsikan ini tidak menepati kriteria ataupun keperluan webinar ini. Dan seterusnya saya minta maaf juga sekiranya laras bahasa saya yang saya gunakan mungkin tak sesuai dan sebagainya lah. Okay, saya meneruskan program webinar kita pada pagi ini yang telah saudara Hasni Mubarak memberikan tajuk kepada saya, iaitu pendidikan digital, peluang dan cabaran di era norma baru. Okay, sedikit salam perkenalan daripada saya. Saya seperti nama yang telah disebutkan oleh saudari pengacara majlis tadi, alumni daripada UM tahun 2001, jurusan rangkaian. Semasa saya graduate dulu tak banyaklah jurusan yang ada, yang saya ingat lah. Rindu saya kepada UM masih mendalam lah. Lama tak pergi UM. Jurusan rangkaian ni kita ingatkan belajar, saya dululah mungkin ingat ramai yang ambil kata mungkin dia menganggap rangkaian ni mudah. Tetapi apabila kita belajar baru kita tahulah menuntut ilmu ni dia punya, tak semuanya mudah lah. Okey, seterusnya setelah saya graduate, biasalah yang kita akan untuk pelajar lelaki tak boleh duduk diam lah biasanya. Akan cuba cari kerja lah secepat mungkin. Belum combo lagi dah merayau cari kerja lah. Okey, kebetulan di Kuala Langat ini berdekatan dengan airport masa tu baru buka lah, baru naik lah airport KLIA. Jadi sempat khidmat di sana di bawah Total Airport Management System atau dikenali sebagai TAMS. Di sana saya mengenali erti apa orang kata yang apa yang kita pelajari itu dapat kita praktikkan di lapangan. Masa tu kalau kita ada kita punya pendidikan kita, kalau kita ada degree ke ada master ke letak tepi dulu. So ada pekerja-pekerja yang telah lama masuk sebelum saya, kadang-kadang saya belajar daripada mereka. Maknanya kalau kita masuk main work. Kalau kita panjat lah. Biasalah kita jurusan network. So keseronokan di situ muncullah jatuh cinta kepada profession ataupun IT di bidang rangkaian tu. Di situ kita dapat apa yang kita belajar kadang-kadang tak ada semuanya dapat kita praktikan semasa di institusi pengajian tinggi di UM. Tapi apabila kita masuk ke lapangan baru kita nampak benda tu. So saya dan tim masa tu kerja shift lah. Maknanya kita dapat main rangkaian lah. So main dengan voice, dengan data. Dan cabarannya apabila berlaku down lah, sistem down lah. So untuk troubleshoot tu kita kena bertindak pantas lah kepada klien kita. Okey, seterusnya terjebaknya ataupun panggil meneruskan kerjaya dalam bidang pendidikan. Masa tu saya dipendekkan cerita bukan 100% minat ke dalam bidang pendidikan, tetapi apabila telah berkecimpung dalam bidang pendidikan, cinta itu datang, minat dan mendalam itu datang. Mungkin ini berkat doa ibu bapa saya, kerana mereka nak anak ke saya pun tak pastilah, mungkin mereka nak ada salah satu ahli keluarga ni jadi cikgu. Jadi ahli keluarga saya tak ada yang jadi cikgu, tapi pakcik di makcik ada yang keluarga yang lebih besar adalah sebagai pendidik. So masa tu
iklan di surat khabar. So pergi interview dan ambil ujian lah di mata perguruan Raja Melewah, tak silap saya, di Seremban. Dan perjalanan untuk ke bidang pendidikan tu rasanya macam dipermudahkan. Saya datang, ambil exam, kemudian ditemu bual, selesai begitu saja. Dan seterusnya dipanggil lah, mendapat tawaran ke Institut Perguruan Darul Aman. So masa tu bos saya di Total Airport Management System bagi kata dua lah, kau nak jadi apa sebenarnya? Ayah dia begitulah, nak jadi apa ni Saiful? Macam itulah dia tanya balik kan, you nak pergi pendidikan ke, nak pergi kepada bidang yang kita macam minat lah. Masa tu memang dah jatuh cinta lah dengan bidang network ni kan. Environment dia pun seronok masa tu, bos pun seronok, office pun seronok, walaupun kerja shift, tapi seronok lah. So jadi dipendekkan cerita, saya menerima lah tawaran ke Institut Perguruan Darul Aman. So di sana berjumpa lagi dengan rakan-rakan yang pelbagai bidang lah, sebab KPLI dia pelbagai bidang. Ada yang engineer berhenti pun ada, so sama lah lebih kurang lah. Ada yang peguam berhenti pun ada. Jadi pelbagai sebab saya pun tak pasti, tapi yang ni saya anggap itu adalah telah ditakdirkan dan kita buat sebaik mungkin. Dan memang apabila kita telah mencuburi bidang tersebut, baru kita datang rasa cinta dan minat yang amat mendalam. Seterusnya saya dilantik sebagai pegawai pendidikan siswa azhar di SMK Banting. Kemudian ditugaskan di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Langat. Biasalah kalau kita di sekolah masa tu muda lagi, semua kerja-kerja sekolah yang boleh kita hadap ataupun kita boleh laksanakan dengan segera, semua kita settlekan dengan segera, kita selesaikan dengan segera. Dipendekkan cerita, penolong kanan saya yang berkhidmat kira second boss lah, bos nombor 2 di Pejabat Pendidikan Daerah, dia pun tarik saya jugalah masuk ke pejabat, membantu beliau masa tu di sektor pengurusan sekolah. Masa tu jaga guru dan sebagainya, buat kerja manajemen lah, tak mengajar lagi. Masa tu rasa macam rindu kepada bidang pendidikan lah. Memang kalau rasa tak mengajar tu rasa rindu, kita rasa seronok dengan murid sebenarnya. Kemudian bertukar-tukar unit, kita buat, saya menguruskan bidang sukan dan kurikulum, patah balik ke bidang IT, jaga balik ke sektor ataupun unit ICT. And then dan seterusnya yang terkini, setelah penstrukturan di PPD, di Pejabat Pendidikan di seluruh negeri, di seluruh negara, so diwujudkan satu unit yang baru, iaitu unit sumber teknologi pendidikan. Dan di situlah saya hingga kini. Okey, kita terus tuan-tuan dan puan-puan kepada pengenalan pendidikan digital, peluang dan cabaran di era norma baru. Jadi saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sesi webinar kita pagi ini melihat sejenak apa yang ada dan isu-isu yang bermain di media massa, di media sosial yang berkaitan dengan tajuk yang akan kita kupas pada hari ini. Dan saya dimaklumkan juga barisan pelajar postgraduate ataupun barisan pelajar sarjana ni ada juga yang latar belakangnya di bidang pendidikan. So saya rasa tak jauh lah. So apa yang saya dapat kupaskan pada pagi ini, tuan-tuan dapat relate ataupun dapat hubung kaitkan dengan situasi semasa. So kalau kita dapat lihat di sini isu capai internet, peranti membelenggu pelaksanaan PDPR. Saya mungkin gunakan istilah PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah. Mungkin di Pusat Pengajian Tinggi, di IPT, ada istilah-istilah yang lain lah.
yang maksudnya mungkin hampir sama. Seterusnya dia di Asro. Di Metro ni saya suka. Metro ni kalau buat tajuk berita memang rasa nak beli paper dia. Muka depan dia memang tajuk paper tu memang menarik lah. Okey, seterusnya ada di Asro Awani. Guru geda medium komunikasi yang berbeza antara cabaran PDPR/ibu bapa. Tengok lagi, hanya 20 ke 30% murid ikuti pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Yang ni gambar ketua pengarah kita yang lama dah bersara. 1.5 juta pelajar tiada peranti belajar secara dalam talian. Okay, kita tengok lagi di BH. Ibu bapa, guru dan pelajar berdepan cabaran PDPR. Kita akan kupas nanti. Cabaran ibu bapa keluar bekerja, di mana anaknya perlu PDPR di rumah lah. So kita akan cuba tengok nanti. Seterusnya PDPR, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia fahami cabaran guru. Kalau kita tengok sektor-sektor yang lain ataupun agensi-agensi yang lain, ada yang macam buat berseluruh lah ataupun mungkin berseluruh lah. Katanya kalau askar nak pergi perang, so ada senapang dia. So kalau cikgu, guru ataupun para pendidik tak disediakan, begitulah. So jadi pihak KFM, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memahamilah cabaran yang perlu dihadapi oleh guru menghadapi situasi norma baru ini. Seterusnya PDPR selesaikan isu peranti internet ya. Jadi kita tengok lagi. Yang ini daripada Menteri Kanan Pendidikan. Laksana PDPR ikut kesesuaian guru dan murid. Seterusnya mungkin PDPR bukan hanya dalam talian sahaja. Okey, tadi saya telah bawa tuan-tuan dan puan-puan ke dalam kita tengok apa yang ada di dada-dada akhbar, melalui dada-dada akhbar di media-media sosial ya. Isu-isu yang berbangkit yang ada kaitan dengan tajuk yang ingin kita kupas pada pagi ini. Mengalahnya, pandemik COVID-19 telah mempengaruhi pelaksanaan penyesuaian kebiasaan baharu yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam pelbagai sektor. Dan salah satu sektor yang terkesan adalah sektor pendidikan. So kalau kita tengok bukan kita saja yang terkesan, ada menerima kesannya. Kalau kita tengok ke sektor-sektor yang lain yang lebih terkesan, mungkin sektor ekonomi dan banyak lagi sektor lah. Okay. Cuma kita perlu menepani cabaran ini agar sektor pendidikan ini tidak lumpuh. Samalah seperti contoh sektor kesihatan. Kalau begitu ramai rakyat Malaysia yang dijangkiti, mungkin sektor kesihatan akan lumpuh. So kita terus. Jadi persoalannya bagaimana kita yang terlibat dalam sektor pendidikan ini seperti pihak sekolah, pihak jabatan, pihak kementerian, pihak guru dan atau pendidik itu sendiri, seterusnya ibu bapa dan pelajar di Malaysia dapat menyesuaikan diri terhadap cara pembelajaran digital ataupun digital learning yang sebelum ini bukan menjadi norma kebiasaan kita. Yang sebelum ini kita laksanakan kelas ataupun pembelajaran secara bersemuka. Yang dahulunya kalau sudah tengok budak yang pelajar-pelajar ataupun yang tidak hadir ke sekolah, itu kita anggap dia tidak belajar pada hari itu. Atau kalau dia ponting, dia terlepas sesi pembelajaran pada hari itu. Tapi dengan era digital ini ataupun semasa pandemik COVID ini, so bagaimana ya, kita akan tengok. Sebab pelajar memang tidak bersemuka, jadi kita perlu mendepani cabaran ini. Okey, semua pihak perlu meneroka bagaimana teknologi dapat membantu agar akses kepada pendidikan dapat sampai kepada keperluan sasar, iaitu pelajar tadilah. Dan seterusnya menyokong kepada sistem pendidikan kita yang lebih mudah diakses. Maknanya kebolehsampaian akses pendidikan itu sampai kepada pelajar secara adil, fleksibel, kukuh dan sebagainya.
Okay, kita akan tengok kupas tajuk kita pada pagi ini, iaitu peluang dan ataupun cabaran bagaimana kita dapat mendepani pendidikan digital ini. Okay, peluang-peluang yang muncul kesan daripada pendidikan digital ini. Atau saya mungkin boleh ambil ayat yang lebih sedap sikit, lebih manis sikit. Kita ambil hikmah ataupun hikmah di sebalik musibah yang berlaku, di sebalik pandemik COVID-19 ni. Okey, di situasi pandemik COVID-19 ni, murid terpaksa melalui pembelajaran secara e-pembelajaran ataupun kita panggil secara digital. Kata mudahnya tidak bersemuka ataupun seperti cara yang dahulu, cara yang kebiasaannya. Situasi ini menuntut pihak yang berwajib, mungkin kerajaan ataupun pihak telco, menyediakan capaian akses internet yang lebih berkualiti serta penyediaan infrastruktur yang cukup agar semua murid dapat akses pendidikan dari kota ataupun desa, di bandar ataupun luar bandar. Yang ini seperti yang saya sebutkan tadi, akses pendidikan ini wajib untuk kita sampaikan. Menjadi tanggungjawab kita untuk sampaikan akses pendidikan kepada pelajar. Tidak mendiskriminasikan sama ada di kota ataupun di desa ataupun di bandar ataupun luar bandar. Okay, mungkin peluang-peluang yang wujud lagi seterusnya adalah bertepatan dengan kehendak Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 yang dirangka, iaitu anjakan ke-7. Terusnya memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Seterusnya, kesamarataan ataupun akses kepada pendidikan ataupun peluang akses pendidikan kepada semua pelajar tanpa mengira batasan tadi, sama ada di bandar ataupun luar bandar, dapat dicapai akses pendidikan tersebut. Seterusnya, bagi mencapai potensi pelajar tadi, meningkatkan diri, meningkatkan potensi diri masing-masing. Okay, seterusnya kalau kita tengok lagi peluang dan ruang pendidikan digital kesan daripada pandemik COVID ni. Seterusnya, secara tak langsung kita dapat lihat dia membuka ruang pendigitalan kaedah pendidikan dan mempercepatkan proses keilmuan. Kalau kita tengok dahulu mungkin slow ataupun perlahan sikit dia punya momentum. Mungkin ada syarikat-syarikat ataupun pemain-pemain industri pendidikan mengetengahkan idea-idea ni lah. Kalau kita tengok di negara-negara maju yang luar yang lain, telah ada satu platform ataupun pelantar digital mereka. Dan di Malaysia, kalau ada unitnya di KPM, iaitu unit dasar EPRD, mereka akan membuat benchmarking lah untuk adakah kaedah tersebut sesuai digunakan di Malaysia dan sebagainya. Jadi hikmah kita tengok di sini, dengan adanya dengan berlakunya pandemik COVID ini, peluang pendigitalan ni lebih cepat berlaku, lebih cepat kita absorb, sebab kita dah tak ada pilihan yang lain. Pilihan apa yang kita ada untuk kita sampaikan akses pendidikan kepada pelajar. So kalau kita tengok ini melalui e-book, e-pembelajaran, e-data dan sebagainya, serta penciptaan teknologi baru aplikasi pendidikan agar maklumat tersebar dengan lebih mudah dan cekap. Di Kementerian Pendidikan, kalau ada peserta kita di kalangan guru, so di KPM sendiri ada satu pelantar yang telah disediakan oleh guru lah. Di peringkat awalnya memang tak ada. Masa peringkat awal pandemik melanda, so guru menggunakan kreativiti sendirilah, menyampaikan sesi pengajaran dan pembelajaran kepada murid
mungkin yang masa pada ketika itu yang mereka nampak mungkin kaedah melalui media sosial lah. Yang kita nampak melalui WhatsApp, melalui Telegram dan sebagainya. Tetapi pihak kementerian telah menyediakan satu pelantar ataupun platform yang dipanggil sebagai platform D5, yang sebelum ini juga ada platform VLE Frog, Virtual Learning Frog Classroom. Yang terbaru ini adalah pelantar D5, Digital Learning, menggunakan platform Google Classroom dan sebagainya. Dan di sana nanti mungkin pihak KPM tadi dapat feedback ataupun maklum balas daripada guru. Guru tak dapat, guru macam tadi lah, kalau saya sebutkan tadi, macam askar disediakan kelengkapannya. Mungkin kalau tentera laut ada kapalnya, ada kapal selamnya, ada carriernya dan sebagainya. Tentera udara ada jet pejuangnya, ada pesawat-pesawatnya. Dan guru disediakan inilah tools ataupun dia punya peralatan untuk mendepani pengajaran dan pembelajaran siri digital ini, di mana guru dibekalkan dengan ID, dan di sana KPM melihat ID ini semua maknanya mudah, maknanya dapat menyelesaikan masalah yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Kalau kita tengok email Google ni dia tidaklah rumit. Sekiranya kita pengguna telefon Android, memang di Google App Store perlu ada email dan sebagainya. So, dan pihak KPM menyediakan juga email kepada setiap pelajar dan setiap guru untuk menggunakan pelantar D5 ini, platform D5 ini, untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ataupun digital. Okay, seterusnya kalau kita tengok kesan ataupun peluang pendidikan digital yang muncul akibat daripada pandemik COVID-19, kita dapat memanfaatkan teknologi digital ini untuk membangunkan sistem pendidikan digital secara holistik, yang saya sebut tadi, secara menyeluruh, dengan memberikan faedah kepada seluruh masyarakat. Kalau kita tengok tadi, kalau kita gunakan maknanya kalau pendigitalan ni tak semuanya, kalau kita sebutkan, tak semuanya yang ada yang baik, ada yang kesan yang buruk. So kita tengok ke mana kita nak channelkan lah, ke mana kita nak arahkan ke pendigitalan tu. Kalau kita arahkan dia ke kesan yang buruk, so dia akan menjadi yang rosak lah, ataupun ke arah yang negatif. Dulu di peringkat awal ada guru yang ada kes, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun sedia maklum, ada kes guru mengajar menggunakan platform digital ini. Kalau di KPM, dia punya kata kuncinya digital, kata kunci untuk pembelajaran secara atas talian ni masa nyata ataupun real time. Gunalah apa kaedah pun, yang penting dia punya kata kuncinya masa nyata. So ada interaksi dua hala antara guru dan pelajar. Contoh macam sekarang, ada visualnya, ada suaranya, maknanya berlaku interaksi dua hala. Di situ ada satu kes yang negatif, di mana pelajar, kita tak pastilah apa puncanya, ataupun pelajar tadi share bahan-bahan pornografi semasa guru sedang mengajar, semasa rakan-rakan lain, pelajar-pelajar lain ada dalam kelas tersebut. So guru pun terkejut, mungkin tak mahir lagi untuk handle situasi dan sebagainya. Jadi mungkin yang negatif tadi, perkara digital tadi mempengaruhi teknologi digital ini. Itu tapi secara yang negatif lah. So pelajar tadi ada kemahiran untuk berkongsi skrin, berkongsi video, tapi dia berkongsi perkara yang negatif. Berbanding kalau kita manfaatkan dia kepada perkara yang positif, kalau kita berkongsi bahan-bahan pembelajaran, nota-nota, latihan dan sebagainya, modul-modul, so dia ke arah yang positif.
Tapi kita tengok ini peluang lah. So ini adalah peluang positif. Kita dapat manfaatkan teknologi untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran, proses PDP kita. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan kepada rajah ini. Kata kunci yang disebut oleh Menteri Pendidikan iaitu kena ataupun perlu dengan kesesuaian. Dari segi kita tengok nanti dari segi masa, tempat, serta kaedah ataupun tools dia, tools apa yang kita nak gunakan. Kita ambil contoh yang simple lah, contoh yang ringkas, masa lah. Kalau masa tak kena, masa tak ngam, tak jadilah. Okey, kita dah ada kaedah, tempat pun dah cantik kan, mungkin kalau boleh bersemuka, tempat tu dah satu tempat ataupun computer lab mahal yang cantik, dia punya medium yang baik, dia punya peranti-peranti yang baik, tetapi masa tak sesuai. Mungkin masa tu pelajar dah terlampau penat, pelajar mengantuk dan sebagainya. So proses PDP tadi tu tak akan berjaya juga. Sebenarnya kalau tempat tak kena, keadaan dia tak kena, lokaliti dia tak kena, pun nanti dia punya proses pengajaran dan pembelajaran tu tak tercapai juga. Dan last sekali ataupun kaedah ataupun tools yang digunakan dari segi keadaan, cara, medium dia, situasi dia, rupa bentuk tools yang nak digunakan. Dan kita ambil juga kira latar belakang audien pelajar kita dari sisi sosio budaya, sosioekonomi dan sebagainya. Kalau tak kena juga, tak sesuai juga, mungkin proses pengajaran dan pembelajaran tu akan gagal. So saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan, saya di Kuala Langat ni kalau di Kedah tu di Sintok, pekannya pekan Changlun lah. So lebih kurang lah pekannya, kalau di Banting ni pekannya pekan Banting lah, besar sikit daripada pekan Changlun lah. Okey, di Banting ni mungkin kalau kita nak highlightkan tempat kelahiran ataupun kampung lah, hometown, kampung jago-jago badminton negara pada satu ketika dulu, daripada Misbun, Razif, Jailani dan sebagainya, lahir di Kancung Darat, Banting ya. Di Banting dan di Kuala Langat ni, untuk saya sentuh sikit sekolah-sekolah yang ada di daerah seliaan kami di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Langat, terdapat sekolah-sekolah asli. Di samping sekolah-sekolah menengah kebangsaan yang biasa, sekolah menengah agama, ada juga college vocational ya, ada juga sekolah menengah sains, ada juga sekolah-sekolah yang ada menawarkan tingkatan 6. Cuma saya nak tarik perhatian peserta webinar mengenai sosio budaya dan sosioekonomi pelajar-pelajar di sekolah asli. Pelajar-pelajar ini kalau kita tengok, pelajar asli ni kita kena lebih santuni dia. Kita lebih kurang perlu ada hubungan repo yang baik dengan mereka, baru mereka dapat menerima pengajaran dan pembelajaran kita dengan baik lah. Contoh pelajar asli ni dia mudah tersentuh, agak sensitif. Sensitif maksud saya kita tak boleh nak marah dia. Kalau kita marah dia, dia akan merajuk lah. Dia memang tak datang, takut dia akan tak datang keesokan harinya. Jadi guru-guru di sekolah-sekolah asli ni dah ada cara lah, di mana perlu tackle ataupun perlu kenal pasti minat kecenderungan pelajar ini. Tarik minat dia dulu, baru dapat kita sampaikan PDP tu dengan baik dan berkesan. Pelajar-pelajar ini yang ada di daerah Kuala Langat ni, pelajar-pelajar asli, adalah satu kaum yang unik, iaitu kaum asli Mahmiri. Kalau tuan-tuan pernah dengar, kaum asli Mahmiri ni dia ada satu kemahiran tangan mengukir topeng serta anyaman yang diiktiraf oleh UNESCO, di mana kalau dia buat ukiran itu, kayu yang diukir tu tak terputus ataupun tak pecah.
Contoh, dia buat satu macam rantai, macam ring ataupun rantai. Kayu yang dipotong, yang diukir itu tak putus. Daripada satu blok kayu yang besar menjadi satu ukiran yang cantik, tapi dia tidak putus lah, bukan disambung. Macam contoh, kalau kita perabot jati, kita potong-potong baru kita sambung jadikan perabot jati, kerusi jati. Yang ni tak, daripada kayu merah tersebut dia jadikan satu craft yang unik. Dan craft tersebut mereka sebelum mereka ukir ataupun dapat ilham topeng dan sebagainya, diukir topeng, mendapat ilham daripada nenek moyang mereka lah. So pelajar-pelajar, berbalik kepada pelajar-pelajar tadi, pelajar-pelajar yang sensitif, dari segi macam kita tak boleh marah mereka. So apabila kita dapat tackle minat mereka, contoh pelajar ni mereka minat menyanyi, minat ada keramaian ataupun ada dimudahkan cerita, ada makan-makan lah, ada makan-makan. Kalau di sekolah ada program sukan dan sebagainya, so kehadiran pada hari tersebut penuh 100%, ya. Jadi guru-guru yang berada di sekolah asli ni, set redaksi mereka akan gunakan nyanyian, dan mereka memang minat. Kalau kita buka satu LCD kosong pun dan kita paparkan satu set redaksi yang bentuk video, bentuk nyanyian, mereka akan duduk tengoklah ataupun memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada pelajaran dan pembelajaran guru. Waimah kelas sebelah pun, kalau dia dengar cikgu sebelah ni buka satu video, dia pun keluar masuk ke kelas sebelah ni. Begitu sekali dia punya tarikan itu. Sebenarnya kalau ada yang makan-makan lah, jamuan ya. Yang ini untuk perkongsian saja. Kalau tak berapa tepat, saya mohon maaf lah kepada yang terlibat lah. Tapi feedback saya dapat daripada guru-guru, itulah keadaan dia. Pelajar-pelajar ni tak boleh dimarahi, ditengking dan sebagainya. So apabila telah ada repo baik tadi, dah dapat tackle minat pelajar ni, so mudahlah sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Cikgu nak sampaikan apa pun mudah. Tapi kalau kita tengok tadi, cabaran dia tadi pula, pelajar-pelajar ni memang kekurangan dari segi peranti lah, peranti yang terkini lah. Kalau ada pun telefon pintar milik ibu bapa saja. Kalau berikan kerja rumah dalam bentuk, kalau suruh masuk, kita suruh join Meet lah, Google Meet dan sebagainya, memang agak sukar sedikit lah dengan keadaan peranti yang tidak mencukupi serta talian internet yang tidak berapa baik. Walaupun Selangor ni negeri maju, tidak ada semua, masih ada juga kawasan-kawasan yang belum ada liputan internet yang baik. So di sana masih pakai VSAT, dan kebetulan pula di Pulau Keli tersebut ada industri pertanian, iaitu industri sawit. Jadi perlahan-perlahan lah teknologi tersebut masuk ke dalam pulau tersebut lah. Okay. So apabila telah ada repo yang baik, guru besar pun dah berjumpa dengan Tok Batin, join pelajar-pelajar ni. Kalau pelajar ni pergi berburu, pergi memancing dan sebagainya, ada guru-guru kita yang join sekali. So dipendekkan cerita, ibu bapa pelajar ni dah ada satu kepercayaan kepada guru. Memang hubungan baik lah. Kalau ke sekolah tu dapat oleh-oleh daripada keluarga tu biasa. Contohlah kalau ada durian, cikgu akan dapat durian lah. Kalau ada durian, tapi di sini tak ada durian lah. Contohlah Jadi dengan repo yang baik tadi, mudah untuk guru-guru melaksanakan PDPR ataupun melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. So kata kunci tadi, kesesuaian lah. Masa, tempat, kaedah, situasi dan sebagainya. Locality. So ini saya tarik lagi perhatian tuan-tuan kepada rajah ini yang saya tak huraikan tadi. Kadang-kadang masa tak kena tak jadi. Contoh pada kalau webinar kita pada pagi ni pun, kalau kita buat mungkin dah tengah hari baru nak start, mungkin dah tak kena masa lah kan. Mungkin kita buat pagi ni memang cantik dia punya waktu tu. Maknanya tuan-tuan dan puan tengah fresh, tengah segar, telah bersarapan dan dengar dengan santai lah, dengan relax dan tenang saja. Mungkin kalau saya ambil analogi mudah, webinar ni dilangsungkan pada waktu tengah hari ataupun waktu tepat-tepat kita tengah lapar dan sebagainya. Timing tak kena lah.
bila timing masa tak kena, so tak jadi. Mungkin proses penyampaian kecairan maklumat tadi tak cantik. Mungkin ada yang dapat, ada yang tak dapat ya. Itu juga saya ambil beberapa contoh yang lain. Tempat pula tak kena ya. Masa dah cantik, kaedah tools yang digunakan cantik, tempat pula tak kena. Mungkin tempat tak selesa. Kalau boleh bersemuka, mungkin kelas tersebut panas dan sebagainya, kelas terlampau padat dan sebagainya. Tempat tak kena pun mungkin akan menjejaskan pengajaran dan pembelajaran. Kita boleh kaitkan lah apa juga situasi, sama ada pengajaran secara digital ataupun pembelajaran secara konvensional, secara yang biasa. Kalau secara yang biasa mungkin kelas tu tak ada kipas ataupun terlampau panas, kelas terlampau padat, tak selesai. Kalau pembelajaran digital, tempat yang situasi tempat macam mana nak kata ya, tempat tak kena lah. Mungkin dia ada peranti yang baik, dia pergi dekat tempat tu, line pula tak ada. Tempat yang dia pergi tu, line tak ada. Dia dah langgan pelan yang baik. Mungkin dia ada hotspot yang baik, tapi bila dia ke lokasi tersebut, tempat tersebut tak ada liputan. Tak jadi jugalah macam tu. Situasi yang baik, semua dapat kriteria ni dapat dipenuhi lah. Masa, tempat dia, kaedah dia. Kita cuba santuni semua dia. Semua kriteria-kriteria ni. InsyaAllah proses pendigitalan tu dapat sampai kepada akses kepada pelajar tu akan lebih mudah. Dan kita tengok yang jenis yang last sekali, kotak yang akhir sekali tu, semua tak ada kan. Itu kira situasi terburuk lah. Tempat tak kena, masa tak kena, semua pangkah kan. Kaedah pun tak kena, cacah merbah kan. Lagi lah tak sampai ya. Tak sampai kecairan maklumat ataupun akses kepada PDP tu kepada pelajar, langsung tak dapat ya. Okey, kita teruskan lagi potensi. Apa lagi potensi yang boleh muncul kesan daripada pandemik COVID-19 ni? Okey, kehadiran teknologi pendidikan dalam era moden membenarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP boleh berlaku di mana-mana tempat dan pada bila-bila masa. Okey, yang ini potensi tadi, tempat tadi. Mungkin bila-bila timing, tempat dia dan bila-bila masa. So, dekat gambar, jadi di gambar yang di slide tuan-tuan dan puan-puan lihat ni, mungkin aplikasi-aplikasi yang boleh kita gunakan untuk membuat pengajaran dan pembelajaran secara atas talian lah. Contoh kita pada pagi ini menggunakan Webex ya. Mungkin yang kalau ada para pendidik di antara peserta webinar kita dah biasa sangatlah dengan Google Classroom dan sebagainya. Seterusnya, potensi yang boleh muncul daripada pendidikan digital, kesan daripada era pandemik COVID-19 membuka ruang akses kepada sesuatu sumber yang lebih luas serta lebih banyak dan lebih mudah untuk kita akses di mana saja tanpa batasan oleh jarak, ruang, masa dan waktu. So pelajar lebih mudah dapat akses pendidikan ni. Maknanya pelajar boleh teroka sendiri terlebih dahulu, ataupun guru pun boleh beri akses ni. Kalau semua kriteria tadi tu dapat dipenuhi, cantik semuanya, masa pun cantik, peranti pun cantik, talian line pun cantik, so dia lebih cepat, lebih banyak, lebih mudah dan sebagainya. Seterusnya kita tengok lagi potensi pendigitalan memberi kemudahan pendidikan kepada pelajar itu sendiri, guru itu sendiri dengan pada masa kini dan sebagai asas pembelajaran di dalam talian. Okey, sebab kita dah tak boleh bersemuka dah. Okey, di Selangor ni lagi panjang lah kot. Ada nampak netizen berseluruh ataupun bergurau. Selangor ni bawa keluar peta dia, selesai. Selesai, maknanya jadi pulau baru Selangor dan wilayah. Kami ni kira champion lah.
juara kes tertinggi kes kumulatif tertinggi. So saban hari makin naik. So betul lah jangkaan tu sekarang dah hampir 9,000, dah 9,000, mungkin ke 10,000 lah. Okey, itu selingan saja. Seterusnya, poin yang seterusnya itu memudahkan pelajar belajar ataupun mendapat maklumat ataupun mengulang kaji ataupun membuat pembelajaran kendiri. Di mana saja daripada pemboleh ubah masa tadi, tempat dan tools ataupun alat yang digunakan. Seterusnya, poin yang seterusnya memudahkan pengajaran guru-guru dari segi penyediaannya, penyampaiannya, dan sebagainya pada akses pendidikan kepada pelajar. So, kita tengok lagi potensi pendidikan digital kepada pelajar. Pada pandemik ini merupakan masa yang terbaik untuk kita berdepan dengan generasi yang mempunyai kecenderungan pembelajaran yang berbeza. Mungkin pelajar peringkat awalnya tak selesa dengan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ni dan sebagainya. Lama kelamaan mereka adapt, mereka dah dapat menyesuaikan diri. Kalau tak sesuai pun itu saja pilihan yang ada. Kerana pandemik COVID-19 ni, contohnya di Selangor, tidak memungkinkan berlaku pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Kita tengok poin seterusnya, memudahkan pelaksanaan PAK 21. PAK 21 ni saya tak perlu uraikan lah. So banyak ciri-ciri dia, banyak elemen-elemen dia. Dengan menggunakan ICT ataupun di pendigitalan, pelaksanaan PAK 21 ni dapat dipermudahkan. Dapat kriteria ataupun ciri-cirinya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Seterusnya, poin yang seterusnya, alternatif proses PDP bersemuka kepada pelajar secara kendiri. So yang dahulunya kita tanpa proses percicilan, pelajar mendapatkan akses pendidikan perlu bersemuka. Tapi dengan adanya pendigitalan ni dah tak perlu bersemuka. Pelajar boleh belajar secara kendiri mengikut kesesuaian dia, masa dia, tempat dia dan sebagainya. Tapi kalau satu kelas itu memang dah ditetapkan waktu pembelajarannya, contoh di sekolah menengah, rendah dan sebagainya, pelajar terpaksa ikut penjadualan yang ditetapkan oleh sekolah lah. Tak bolehlah request yang lain untuk guru special untuk dia pula. Contoh dia jenis main game malam, siang dia tidur. So cikgu tak boleh buat kelas malam special untuk dia seorang je. Tapi dia kena ada alternatif lain lah. Dia kena belajar kendiri dan sebagainya. Seterusnya, poin yang seterusnya, pelajar dapat menguruskan kegiatan pembelajaran sesuai mengikut waktu dan aktiviti lain mereka secara lebih fleksibel. Mungkin sekolah dah tetapkan jadual-jadual ini, kemudian pelajar boleh terus belajar sendiri atau secara kendiri, ikut timing sendiri. Ataupun kita sebut macam buat homework ataupun buat revision ataupun ulang kaji sendiri, ikut kesesuaian dia lah. Okey, potensi lagi kesan daripada pandemik pendigitalan, pelajar lebih tertarik dengan pembelajaran yang interaktif dan kreatif berbanding kaedah yang pengajaran yang dahulu yang berpusatkan guru. So jadi kalau kita tengok pembelajaran berpusatkan guru ni, dia lebih one way, satu hala saja. Guru saja yang bekalkan maklumat, pelajar tertadah je lah, dengar saja. Okey, yang tak minat akan terus tak minat. Tapi mungkin dengan adanya era digital ni, sesi pengajaran dan pembelajaran tu lebih menarik dan pelajar dapat maklumat tu terlebih dahulu, kemudian baru guru bertindak sebagai facilitator. Dan saya sebutkan sebelum ini tadi, ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 tadi dapat diterapkan. So berlaku proses pengajaran yang lebih menarik. Seterusnya, poin seterusnya, menarik minat pelajar dengan penyampaian pengajaran dan penyampaian secara interaktif, menggabungkan maklumat, teks, audio, visual, animasi dan sebagainya. Yang ini betul. Kalau kita tengok pengajarannya secara verbal saja ataupun secara one way, satu hala saja dengan
dengan pengajaran yang digabungkan dengan video, audio, animasi dan sebagainya, visual, pengajaran yang ada ciri-ciri yang lebih tadi lebih berkesan. Pemahamannya lebih berkesan dan lebih dapat difahami dengan cepatlah oleh pelajar berbanding cara yang biasa. Seterusnya, penggunaan sumber digital dapat mengaktifkan ataupun merangsang fungsi panca indera pelajar seperti berinteraksi, melihat, mendengar dan menggalakkan pelajar explore ataupun meneroka subjek ataupun tajuk pengajaran dan pembelajaran oleh guru tadi mengikut kesesuaian dia, dan guru boleh bertindak sebagai fasilitator. Seterusnya, potensi pendidikan digital yang dapat kita lihat lagi mempercepatkan kewujudan persekitaran pendidikan yang berinovasi dan berteknologi tinggi. Kalau kita tengok sekarang ni pun KPM sedang merangka ataupun tengah melihat kawasan-kawasan mana lagi yang belum ada talian yang baik. Jadi sebelum kontrak talian internet ditandatangani, maknanya tak nak kita akan dapat limpahan ini. So pemain-pemain industri telco berlumba-lumba lah ingin meluaskan liputan mereka. Poin yang seterusnya kita dapat lihat penghasilan banyak inovasi dalam pendidikan seperti kepelbagaian kaedah PDP, contohnya seperti blended learning, flipped classroom dan lain-lain. Kalau kita tengok inovasi dalam pendidikan ni, kalau saya boleh hubungkaitkan dengan guru, guru ada membuat satu macam kajian tindakan lah. Kalau pelajar sarjana mungkin kena buat jurnal lah, tapi ni tak sampai level jurnal lagi, bawah sikit, di mana nanti ada intervensi ataupun penyelesaian yang dapat ditemukan daripada hasil kajian tindakan daripada masalah. So dia akan hasilkan kajian tindakan, apa intervensi dia, dan akhirnya dapat penyelesaian yang terbaik kepada masalah tersebut. Yang itu adalah dibukukan ataupun dalam bentuk penulisan, bukan kata try dan cakap-cakap saja, cakap-cakap mulut saja. So ada dalam satu bentuk penulisan yang boleh dirujuk lah, macam jurnal lah lebih kurang, tapi dia bawah sikit level dia. Sebenarnya poin yang seterusnya kita tengok kesan potensi yang wujud daripada pendidikan digital ni. Banyaknya akan terhasilnya inovasi bahan-bahan pendidikan. Kalau kita tengok nanti cikgu lebih kreatif, para pendidik lebih kreatif, para pensyarah akan lebih kreatif. So banyak inovasi pendidikan yang akan muncul kesan daripada pendigitalan tadi dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, banyak juga akan muncul juga inovasi dalam proses penilaian. So guru kita ni kalau kita nak tengok keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya, perlu ada satu kayu ukur lah, iaitu proses penilaian. Mungkin kalau di peringkat sekolah boleh dihubungkaitkan, kalau ada peserta webinar kita di kalangan guru atau pendidik, kita bagi pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, ada laksanakan ataupun tidak, ada buat ataupun tidak. Dekat situ di situ kita dapat lihatlah keberkesanan kita punya pengajaran pembelajaran, dan kita boleh ukur dan kita boleh buat penambahbaikan ataupun kita boleh kesan pelajar-pelajar yang tak dapat objektif pembelajaran pada tersebut, pada pembelajaran kita pada harian tersebut. So kita boleh catch up balik pelajar-pelajar ini dan dia akan dapat juga akhirnya. Seterusnya, potensi-potensi lain yang dapat muncul, kita perlu mengambil peluang ini untuk memantapkan lagi kekurangan yang ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan ia berkemungkinan dapat membantu membina sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih baik pada masa depan, dan mungkin menjadi acuan ataupun perancangan sistem pendidikan di masa depan. So di pihak KPM, di pihak PPD, di pihak JPN, dah hampir 2 tahun kita menghadapi sistem pengajaran dan pembelajaran secara
dalam talian ataupun luar talian ataupun on-site di rumah. Kita kenali sebagai PDPR. Jadi kita pun bukannya kata kita pakar dalam bidang ini, cuma kita memberi satu, apa orang kata, memberi satu akses yang terbaik yang dapat menyelesaikan masalah sebaik mungkin, dan akses pendidikan tadi dapat sampai kepada pelajar dengan kaedah-kaedah kesesuaian yang sebaik mungkin yang dapat diterima oleh pelajar. Itu yang menjadi keutamaan ya. Seterusnya, kalau tengok poin yang seterusnya, kesan daripada potensi pendigitalan pendidikan ini adalah nilai tambah. Kita tengok akan berlaku nilai-nilai tambah added kepada sistem pendidikan kita sebagai tambahan dan pelengkap kepada maklumat yang sedia ada ataupun rujukan maklumat digital yang lebih luas. Adanya dari segi apa juga sudut pun di sektor pendidikan akan ada berlaku nilai tambahnya. Mungkin dulunya maklumat itu dapat di situ saja, sekarang boleh dapat di tempat lain dan lebih meluas. Begitulah Seterusnya kita tengok revolusi norma baru. Apa peranan kita yang terkesan ataupun terkait di dalam sektor pendidikan. Kita mahu tidak mahu kena memastikan proses pengajaran dan pembelajaran ini terus berlaku, walaupun ada pro and con, ada cabaran dan halangan ataupun peluang yang muncul, yang timbul. Ini kita akan terus pastikan pendidikan ini berjalan juga mengikut kesesuaiannya, mengikut keadaannya, dan dia tak boleh lumpuh lah, tak boleh putus, tak boleh, akses pendidikan ni tak boleh lumpuh. Seterusnya kita pergi kepada cabaran. Cabaran, saya laju sikit. Pendidik ataupun guru tadi berkemampuan mengaplikasikan ICT sebaik mungkin dalam proses PDP. Boleh membimbing murid menggunakan teknologi digital, mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam talian dengan efektif. Ini cabaran kepada guru lah. Guru tadi di peringkat awal mungkin tak ada kemahiran ataupun tak didedahkan dengan situasi ini. Senang dipendekkan cerita, guru hadap saja, guru explore sendiri, dan akhirnya KPM baru menyediakan pelantar pembelajaran digital, ID dengan storage serta apps yang berkaitan lah. So jadi basic keperluan asas ataupun basic needs tu dah disediakan oleh pihak KPM. So guru boleh guna ataupun explore ataupun teroka apps yang lain lah. Poin seterusnya, kemahiran guru perlu bagi menggunakan teknologi secara berkesan, secara bermakna serta mencapai objektif pembelajaran. Ini tadi kita dah sentuh jugalah kemahiran guru tadi. Adakah guru betul-betul mahir, perlu lagi latihan dan sebagainya. Kita tak boleh pukul rata je pendidik atau guru tadi ni ataupun para pendidik tadi tu mahir dengan ledakan teknologi yang berlaku. Itu antara cabarannya. Cabaran yang tadi juga ada kaitan dengan para pendidik, keperluan latihan yang mencukupi kepada guru ataupun pendidik dalam mendepani cabaran pendidikan digital ini. Seterusnya, bagi membentuk poin yang seterusnya, bagi membentuk ekosistem pengajaran dan pembelajaran berorientasikan teknologi, pembangunan infrastruktur digital adalah penting, seperti capaian internet yang bersesuaian dengan peranti yang dilengkapi teknologi yang terkini. Seperti yang saya sebutkan tadi, nak tak nak pemain-pemain industri telco berlumba-lumba lah untuk meluaskan jaringan. So di pihak KPM, di pihak yang berwajib, tak nampak keperluan ini, nak tak nak kena menyediakan lah. Jadi kesan daripada ni mungkin plan nak menyediakan tu mungkin lambat lagi, tapi dengan berlakunya COVID ini dia berlaku dengan lebih pantas, ya. Dia menjadi keperluan seperti essential needs lah. Okay, seterusnya pengurusan, poin yang seterusnya, pengurusan sistem pembelajaran digital berbeza dengan sistem kelaziman yang lama dahulu. Dulu mungkin kita uruskan secara hard copy, secara bertulis dan sebagainya.
Sekarang ni mungkin terus kaedah tersebut terus secara pendigitalan. Kalau kita tengok contoh yang mudah, contoh yang kecil sikit, nota-nota mungkin dulu pelajar salin, mungkin cikgu tulis di papan putih ataupun papan hitam, pelajar salin. Sekarang pelajar dah tak perlu salin, nota-nota tersebut telah dibekalkan saja, pelajar hanya perlu baca. Begitulah. Seterusnya, poin seterusnya, sistem pendidikan digital memerlukan adanya infrastruktur dan sokongan teknologi yang menyokong. Maksud saya tadi, sokongan teknologi yang lain lah. Nanti secara tak langsung dengan adanya ledakan era digital ni, teknologi-teknologi yang berkaitan dengan sistem pendidikan ni akan naik juga sama seiring. Akan ada lagi syarikat-syarikat berkaitan pendidikan akan membuat pelantar-pelantar, apps dan sebagainya yang menyokong sistem pendidikan yang boleh digunakan untuk proses pengajaran dan pelajaran. Contohnya seperti peranti-peranti, akses internet yang lebih baik, bahan-bahan contoh tadi pemain-pemain industri pendidikan akan mungkin buat bahan-bahan pembelajaran digital lebih banyak, e-books dan sebagainya. Okey, kita terus. Ini cabaran pendidikan yang dah nak sampai hujung lagi rasanya. Cabaran pendidikan digital. Kalau kita tengok yang mereka yang terkesan lah. Kita tengok dari segi ni guru sendiri ataupun dari segi perspektif pendidik itu sendiri, mungkin mereka belum terdedah sepenuhnya, tiada latihan dan sebagainya. Seterusnya pelajar itu sendiri, kesediaan pelajar itu sendiri dengan perantinya tadi, sosioekonominya, latar budayanya dan sebagainya, tempat dia, lokaliti dia. Sebenarnya kesediaan ibu bapa tadi, ibu bapa yang bekerja, yang tak dapat memberikan fasiliti yang terbaik untuk anak, tak dapat menjadikan peranti dan sebagainya, bekerja tak boleh menjadi fasilitator kepada anak. Seterusnya yang keempat tadi, infrastruktur. Kalau kita tengok pemain-pemain telco serta pemain-pemain industri di sektor pendidikan akan sama-sama berlumba-lumba lah memajukan ataupun menaikkan, meluaskan rangkaian mereka. Seterusnya kesimpulan, impak daripada COVID-19 ni akan mempengaruhi sistem pendidikan negara, bahkan ia adalah cabaran yang perlu ditangani dengan sebaiknya. Jika ia tidak diuruskan cabaran ini dengan baik, ia akan membawa kepada ancaman mungkin lumpuhnya sistem pendidikan. Kalau kita stay ataupun kekal pada kaedah pembelajaran yang biasalah, kita nak juga bersemuka tu, tapi dengan keadaan yang ada sekarang tak mengizinkan berlakunya proses bersemuka tu, kalau guru ataupun pelajar tadi itu sendiri, ibu bapa itu sendiri, ataupun komuniti masyarakat itu sendiri dan pemain-pemain industri sendiri tak nak berubah, tak nak berubah lah, maknanya dia stay kepada sistem yang lama, mungkin sistem ni kan akhirnya akan lumpuh lah. Tak dapatlah kita nak bersemuka dengan fasa PKPD dan sebagainya, kita tak boleh bersemuka. So jadi justru itu kita mesti menjadikan cabaran ini sebagai satu peluang. Kita ambil yang saya sebutkan tadi, hikmah di sebalik musibah yang berlaku, kita ambil sebagai satu peluang. Kita menterjemahkan pendidikan digital ini sebagai satu ruang dan peluang yang ada dalam kita mendepani cabaran-cabaran sistem pendidikan di masa akan datang. Yang ini gambar yang rajah yang saya cuba kaitkan tadi. Okey, yang sama yang tadi sebagai rumusannya. So jadi kalau kita dapat memenuhi kriteria, mungkin ada lagi kriteria yang boleh kita kaitkan di sini, tapi yang asasnya kalau yang ini dapat kita penuhi, mungkin kita punya pengajaran dan pembelajaran ataupun akses kepada pendidikan digital itu dapat sampai kepada pihak yang sepatutnya, iaitu klien kita, iaitu pelajar kita di akhir nanti. Yang seperti saya nak kaitkan tadi,
Kalau situasi yang paling bawah tadi tu teruk semua pangkah, so confirm tak sampai lah, so memang gagal lah. Kalau ada satu dua yang dapat kita penuhi, mungkin akses kepada pendidikan tu akan dapat kepada pelajar, dan mungkin dapat dan mungkin tidak. Tapi kalau semua kriteria dapat kita penuhi, dapat kita santuni, dapat kita sediakan, kebarangkalian penjayaan proses pengajaran tu lebih baik ataupun lebih tinggi lah berbanding langsung tak ada apa-apa, kita just kata gamble ataupun perjudian saja, kita berjudi, kita terus gunakan kaedah cuba-cuba saja dan sebagainya tanpa kita merancang ataupun membuat strategi yang terbaik. Okay, sekian dahulu sesi webinar saya dan tajuk yang diberikan. Mana yang baik itu tuan-tuan dan puan boleh ambil, yang buruk itu harap habis di sini saja. Dan saya mohon maaf dan ampun sekali lagi sekiranya ada laras bahasa saya yang tidak enak, yang tidak baik, yang tidak cocok, tidak kena dengan penyampaian saya pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih, mohon ampun dan maaf, dan berbanyak-banyak terima kasih dan penghargaan kesudian pihak UUM, alumni UUM menyemput saya, di mana saya juga dulu dapat ilmu di sana, dan saya rasa berbesar hati lah dan rasa teruja, berbesar hati mengucapkan terima kasih kerana memanggil saya untuk berkongsi lagi, bukan untuk mengajar, jadi sekadar berkongsi saja ilmu yang ada kepada peserta webinar sekian. Sekian, terima kasih. Saya serahkan balik kepada pengacara majlis, Saudari Intan. Terima kasih Encik Saiful atas perkongsian yang membuka minda dan fikiran tadi. Tengok situasi norma baru ni memerlukan kita untuk memilih jalan positif berbanding terus mengeluh dengan cabaran persekitaran yang di luar bidang kuasa kita. Melihat cabaran sebagai peluang adalah jalan yang terbaik kan, bagi memastikan pendidikan dapat berlangsung dengan berkesan. Okay, nampaknya majlis kita dah sampai ke penghujung. So, sampai di sini sahaja seminar perkongsian hari ini. Mohon semua hadirin dapat mengisi borang kehadiran yang disertakan pautan di ruangan chat. Okay, izinkan saya juga memohon maaf di atas kekurangan sepanjang mengendalikan majlis. Sungguhnya yang baik itu ilham dari Allah dan yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Oleh itu kita tutup majlis dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.